Kewujudan kluster bagi COVID-19 tidak harus dipolitikkan, juga penafian kluster Stutong tiada kaitan dengan pasar Stutong. Paparan lanjut kita bersama Buma Wayne langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Buma. Baik, terima kasih Syahida. Salam hormat dan salam sejahtera. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menegaskan bahawa kluster Stutong yang diisytiharkan semalam tiada kaitan dengan pasar Stutong. Berkata demikian dalam hantaran menerusi telegram rasminya. Jelasnya, kluster Stutong berkaitan dengan tempat tinggal indeks kes bagi kluster tersebut iaitu Stutong Hyde. Katanya apabila sesuatu lokaliti telah mencapai 5 kes positif COVID-19, JPBN akan mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai sebuah kluster. Beliau berkata setakat ini 51 individu telah disaring dalam kluster Stutong dengan 5 individu dikesan positif, manakala 22 individu lain masih menunggu hasil ujian makmal. Profesor Datuk Seri Dr. Sim juga menasihati mana-mana individu yang menjadi kontak rapat atau kontak sosial kepada kluster Stutong supaya segera menjalani ujian PCR di mana-mana klinik kesihatan atau hospital swasta. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing meminta netizen dan masyarakat umum supaya tidak menyalahkan mana-mana pihak berhubung kewujudan kluster Mador di Rumah Uming, Sungai Mador di daerah Meradong. Beliau juga berkata isu itu tidak perlu dipolitikkan. Apa yang mustahak katanya setiap lapisan masyarakat mesti menjaga kebersihan diri dan keluarga serta mematuhi prosedur operasi standard SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah ditetapkan. Beliau menyatakan demikian menerusi hantaran Facebook rasminya hari ini. 2 hari lepas, Jabatan Kesihatan menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN telah mengisytiharkan kluster Mador selepas 8 individu yang dikesan positif COVID-19. Hari ini merupakan hari pembukaan dan perasmian perkhidmatan farmasi Pandu Lalu Hospital Miri. Timbalan Pengarah Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Farmasi, Abu Hassan Al-Syari Abdul Jabbar berkata, kewujudannya memudahkan urusan pesakit yang tidak perlu menunggu lama ketika datang mendapatkan ubat-ubatan. Jelas beliau, pesakit hanya perlu mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Ujarnya, ubat-ubatan akan disediakan sebelum tarikh janji temu, justru pesakit tidak perlu menunggu lama mendapatkan ubat-ubatan mereka. Abu Hassan Al-Syari berkata demikian ketika hadir merasmikan perkhidmatan farmasi Pandu Lalu Hospital Miri. Beliau turut melakukan sesi melekatkan pelekat KKM di bangunan drive-thru tersebut sebagai simbolik perasmian hari pertama perkhidmatan itu. Perkhidmatan mengambil ubat kini amat mudah berbanding sebelum ini yang mana pesakit terpaksa berdepan masalah meletak kenderaan, kesesakan di kawasan menunggu farmasi dan juga tempoh menunggu yang lama. Yang baru punya kuat laju nak ambil ubat. Lepas tu saya sekejap terus pulang. Kalau ambil di kaunter berapa lama tunggu? Kalau ambil tu dekat itu hospital sana ada lambat sikit. Berapa lama biasanya kalau? Ada 5 minit ambil itu. Pengenalan perkhidmatan farmasi Pandu Lalu ini merupakan antara langkah yang dapat meningkatkan perlindungan dan keselamatan staf farmasi dan juga pesakit ketika negara masih berhadapan dengan COVID-19. Farmasi Pandu Lalu ini beroperasi setiap hari bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang kecuali hujung minggu dan cuti umum. Selain di Miri, terdapat 3 lagi farmasi Pandu Lalu yang serupa iaitu di Kuching, Kota Semerahan dan Sibu. Bangunan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Cawangan Kuching hari ini jadi tumpuan orang ramai untuk menjalankan urusan permohonan kemudahan iSinar KWSP yang dibuka sejak 21 Disember lepas. Hasil tinjauan pemberita mendapati ada yang tiba seawal pukul 8 pagi. Di sekitar premis bangunan KWSP di Jalan Upland sesak dengan kenderaan serta orang ramai yang datang untuk mengemaskini maklumat yang penting bagi permohonan iSinar selain mendapatkan bantuan perkhidmatan bagi permohonan baharu secara dalam talian. Walaupun dalam keadaan yang sesak, pihak pengurusan KWSP turut memastikan segala prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19.
Setakat ini, proses mengemaskini maklumat ahli serta bantuan permohonan baharu adalah bagi kategori 1 yang melibatkan ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan atau ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Bagi kategori ini, ahli perlu memohon dan menyemak status permohonan secara dalam talian melalui laman sesawang icinar.kwsp.gov.my dan kelulusan adalah berdasarkan data dalaman KWSP, manakala pembayaran pertama untuk ahli yang layak dijangka akan dibuat bermula 11 Januari ini. Dalam pada itu, permohonan berdokumen bagi kategori 2 boleh dibuat juga melalui laman sesawang yang sama bermula 11 Januari ini dan ia meliputi ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas termasuk pengurangan gaji dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa selepas Mac 2020. Jumlah kelayakan untuk mengeluarkan wang dari ICNAR adalah tertakluk kepada baki simpanan akaun 1 ahli berdasarkan butiran terkini dalam data KWSP. Sehubungan itu, ahli KWSP adalah digalakkan untuk mendaftar i-akaun KWSP dan mengemaskini nombor telefon bimbit serta maklumat perbankan terkini di kios atau kaunter KWSP berdekatan bagi melancarkan proses pengesahan. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kembali bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan Syahidah.